Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpah dan kurnianya pagi ini kita bertemu lagi. Hakikatnya kita sebenarnya masih ada lagi dua hadis ya dalam kisah-kisah ghaib dalam hadis-hadis sahih. Hadis yang ke-49 dan ke-50. Jadi insya-Allah berkenaan dengan baca kitab Fawaidul Fawaid itu kita tangguh insya-Allah selepas inilah. Kalau hari ini kita habis, kita sambung terus dengan kitab tu ataupun akan datanglah insya-Allah berlaku kesilapan sikit lah kan. Jadi ala kulli hal insya-Allah sambung kita berkenaan dengan hadis kisah turunnya Isa alaihissalam yang ada sedikit lagi, iaitu pada muka surat 395. Okey, dia kata di sini muhimmatu Isa ba'da qada'ihi 'ala ad-dajjal. Kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia dia kata kepentingan Isa. Jadi kalau disebut kepentingan Isa setelah membinasakan Dajjal, kita kurang faham lah ataupun susah kita nak faham maksud dia. Jadi maksud dia apa selepas muhimmatu Isa alaihissalam itu adalah tugas penting. Itu maksud dia. Tugas muhimmah ni tugas-tugas penting Nabi Isa alaihissalam setelah membinasakan Dajjal. Baik, kepentingan Isa tidak terhenti pada pembinasaan Dajjal. Okey, bukan takat itu saja, dia ada lagi cerita dia. Kepentingannya ataupun tugasnya lebih agung dan lebih besar daripada itu. Nabi Isa alaihissalam ditugasi untuk membinasakan semua agama. Yakni masa tu kan maknanya tugas dia adalah untuk membinasakan semua agama yang batil. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun orang kafir akan kata ini teroris dan sebagainya, ini yang akan dilakukan oleh Nabi Isa alaihi assalam. Gitu. Dan menyeleweng yang mendesak kebenaran sepanjang perjalanan sejarah kan. Kita lihat bagaimana tentera salib tadi menghapuskan umat Islam, membinasakan umat Islam dengan pembinasaan yang fatal kan, yang dahsyat. Kita baca dalam sejarah kan macam mana orang Islam di Andalus sana dicincang lumat oleh pengikut atau penganut Kristian kan. Itu berlaku dalam sejarah. Tapi hakikatnya orang Islam tidak pernah melakukan kerosakan dan onar terhadap penganut agama lain. Tidak pernah. Kan? Dan Islam adalah agama yang mengajak kepada kesejahteraan, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan mereka daripada kesempitan hidup di dunia kepada keluasan hidup dunia dan akhirat. Itu adalah Islam yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, khususnya Yahudi yang hendak membunuh dirinya. Yahudi yang hendak membunuh Nabi Isa alaihissalam dulu kan. Sehingga Allah mengangkatnya ke sisinya. Juga orang-orang Nasrani yang melakukan penyelewengan atas agama yang benar, yang Allah telah mengutusnya dengan membawanya, sehingga dia memerangi semua ahli kebatilan. Gitu benar. Sebab itu kita nak ucapkan selamat hari lahir Tuhan kepada puak-puak Nasrani. Kan, Merry Christmas yang daripada ucapkan tu. Konon-kononnya untuk menunjukkan tentang toleransi Islam. Memanglah Islam agama yang bertoleransi, tetapi Islam ada prinsip akidah yang jitu, yang benar, yang tak boleh kita nak ambil mudah tentang prinsip akidah. Dan tidak mesti ada konsep al-wala dan al-bara tadi kan dalam agama. Kecuali lah orang-orang itu orang-orang yang munafik. Kan? Orang-orang munafik ini kita tak kisahlah. Dia munafik, dia memang hati dia kafir, dia menzahirkan keislaman. Dia hanya zahirkan Islam tapi hati dia penuh dengan kekufuran tadi. Kemudian
Sehingga dia memerangi semua ke ahli kebatilan, dia tidak menerima dari seorang pun melainkan Islam. Orang yang tidak menerimanya tidak ada di hadapannya selain pembunuhan saja. Mana yang ada hanya peperangan saja. Dengan Nabi Isa AS, maknanya kalau kamu tak terima Islam, jom kita perang. Jom kita challenge. Ajak challenge. Kerana kemenangan tentulah milik utusan Allah Subhanahu wa taala, tentulah milik Nabi Isa AS dan orang-orang beriman. Dia tak ada melainkan hanya Islam saja. Di hadapannya tidak ada di hadapannya selain pembunuhan, ini peperangan. Sehingga semua orang masuk Islam. Semua agama di masanya binasa. Di akhir zaman nanti, di zaman Nabi Isa AS, tidak ada agama yang boleh tertegak di atas muka bumi melainkan hanya ada Islam sahaja. Itu. Kalau orang kafir nak kata nak ke, orang munafik nak kata nak ke, Islam itulah dia yang tetap ada di atas muka bumi di zaman Nabi Isa AS. Sekarang kita lihat umat Islam tertindas, umat Islam tertekan. Yang nak berpegang dengan agama dituduh sebagai pengganas, dituduh sebagai teroris kan. Gitu. Mana padahal dah dijelaskan bahawa orang yang berpegang dengan Islam yang sebenar, mereka bukanlah teroris, mereka bukanlah pengganas. Dan mereka menghendaki kebaikan untuk umat manusia. Mereka menghendaki keselamatan untuk umat manusia. Tetapi di sana ada manusia yang hatinya hati syaitan, yang penuh dengan kenifakan dalam hatinya, maka dia akan tuduh. Orang berpegang dengan agama dituduh macam-macam tuduhan ataupun label lah. Kan? Yang akhirnya mereka tadi seronok dengan perbuatan mereka yang akhirnya mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah taala membenci dan memurkai mereka. Dan mereka menghalang-halangi manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Kan? Orang-orang munafikin ini setiap zaman adalah mereka. Gitu. Kemudian sehingga tidak ada faham Yahudi, tidak ada faham Nasrani lagi. Di zaman Nabi Isa AS, tak ada lagi agama Yahudi, penganut Yahudi tak ada, penganut Nasrani pun tak ada dah. Yang kata Nabi Isa tu anak tu, akhirnya mereka akan terkejut tengok Nabi Isa turun dan diajak untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Kalau tak mau ikut, tak Islam, maka dihukum bunuhlah, berperanglah dan berlaku pembunuhan. Tak ada. Tawan-tawan tak ada masa tu. Tawan-tawanan perang, harta rampasan perang tak ada gitu. Kan? Semuanya maknanya ini berlaku peperangan je lah. Tidak ada faham komunisme, tidak ada faham sekularisme, tidak ada yang tidak ada, yang ada adalah Islam dan hanya Islam saja, bukan Islam plural, bukan Islam liberal, bukan Islam apa lagi, macam-macam Islam. Okay. Islam, inna dina indallah al-Islam, agama yang Allah Ta'ala iktiraf, yang Allah Ta'ala akui adalah Islam. Banyak muncul nas-nas yang sahih yang menegaskan kepentingan yang menjadi tugas Isa AS setelah dia berhasil membinasakan Dajjal dan sejauh mana keberhasilannya dalam menjalankan tugasnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya. La yushikanna, maka hampirlah, Nabi kata, hampirlah, dekatlah masa ayanzila fikum ibnu Maryam, bahawa akan turun pada kamu semua Isa bin Maryam." Ibnu Maryam ni maksudnya putra Maryam alaihissalam. Hakaman muqsitan, sebagai hakim yang adil, sebagai pemimpin yang adil. Fayaksira as-saliba, maka ia membinasakan, dia mematahkan, dia memecahkan salib tu, palang salib tu kan, dipecahkan, dan memusnahkan, membunuh babi. Wa yaqtulul khinzir, dia bunuh habis babi-babi yang ada ni, kena bunuh habis semua. Okay? Wa yad'ul jizyata, dan dia tidak menerima jizyah, tidak menerima cukai tak diterima masa tu. Kalau tak mau masuk Islam, kalau dulu zaman Nabi SAW, zaman khulafa, kan, bila berlaku peperangan di antara orang Islam dan orang musyrikin, berlaku penaklukan, jadi orang musyrikin kena bayar cukai kepada kerajaan Islam di zaman dulu. Tetapi zaman Nabi Isa AS, cukai tak diterima. Yang ada adalah peperangan. Jadi maksudnya perang ni sampai matilah. Perang sampai mati. Cukai-cukai tak ada. Gitu. Kemudian wa yafidul malu, dan harta melimpah ruah. Masa itu harta menjadi banyak. Ya. Hatta la yaqbalahu
la yaqbaluhu ahadun, sehingga tak ada siapa yang akan terima pemberian. Kalau ada kita nak bagi sedekah ke, kalau kita nak bagi zakat ke, masa tu tak ada orang yang akan menerima pemberian kita. Ya. Zada fi riwayat, dia menambah dalam satu riwayat, hatta takuna sajdatul wahidah, sehinggalah waktu itu satu sujud, ya, sekali sujud itu khairan minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Sebab apa? Sebab sedekah orang tak terima dah. Ya. Jadi kita nak buat kebaikan terbaik daripada solatlah. Solat kan. Sujud masa tu lebih baik daripada dunia dan isinya. Baik, kemudian dalam riwayat Muslim pula disebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yanzilanna ibnu Maryam hakaman adilan فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها لتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. Kata Nabi SAW, demi Allah pasti akan turun Ibnu Maryam sebagai seorang pemimpin yang adil, sehingga dipastikan akan membinasakan salib, membasmi babi, meniadakan opsi, meninggalkan sesuatu yang terlalu tinggi sehingga tidak pernah mengupayakannya, okay? Dan pasti akan hilang saling panas, akan hilang rasa panas, rasa benci-membenci lah, masa marah memarahi, saling benci dan saling iri, tak ada arah, perasaan-perasaan tak elok sama kita ni, hati tak ada arah. Dan pasti akan menyeru untuk pembahagian harta, sehingga tak seorang pun mau menerimanya. Dia panggil nak bagi harta dekat siapa-siapa yang nak, siapa pun tak mau harta dah. Satu. Kenapa? Kerana masing-masing dah ada kecukupan. Baik, dalam riwayat lain daripada Abu Hurairah dengan derajat marfu' disebutkan, yushiku man 'asha minkum ay yalqa Isa ibn Maryam imaman wa hakaman 'adla fa yaksiru as-saliba wa yaqtulu al-khinzira wa yad'u al-jizyata wa tad'u al-harbu awzaraha. Makna dia, sungguh orang yang masih hidup di antara kalian akan berjumpa dengan Isa bin Maryam sebagai seorang pemimpin yang adil, sehingga dia membinasakan salib, membunuh babi, meniadakan upti, yakni cukai lah, cukai tak terima cukai lah, dan perang akan padam kerananya, kan? Habis lah. Watadha'ul harbu awzaraha. Pembinasaan salib yang dilakukan adalah pembatalan agama yang diselewengkan, yang dianut oleh orang-orang Nasrani. Sampai hari ni lah maknanya, kan? Maknanya penganut Nasrani mengatakan Nabi Isa itu adalah anak kepada Tuhan lah. Gitu. Ta'alallahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah Ta'ala daripada apa yang mereka sifatkan pada Allah. Sebab tu tak boleh kita nak ucap selamat hari lahir Tuhan ni, pak. Tahniah kepada mereka selamat hari lahir Tuhan. Mana boleh. Kan? Itulah dia fitnah musibah yang menimpa kita, umat Islam di negara kita hari inilah. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita tak ucap pun tak ada pernah marah pun. Tapi kita yang terhege-hege macam tu, kan. Orang kita lah maksud dia. Orang kita ni. Kejahilan yang begitu teruk sekali lah. Bukan dekat kita. Kan? Orang-orang di tanah Arab sana pun macam tu juga. Kejahilan yang berleluasa, kan. Sangat jahil. Bukan maknanya Islam tu datang dari tempat mereka. Mereka semuanya orang yang soleh, yang berilmu, yang beriman. Tidak. Bahkan majoritinya adalah golongan yang jahil. Kan? Tak kira lah di mana. Di Malaysia ke, di Saudi ke, di mana ke. Majoritinya adalah juhala. Orang-orang yang jahil tentang agama mereka. Pembinasaan, pembunuhan babi yang dia lakukan adalah wujud nyata konsistensinya
berpegang pada syariat Islam yang mengharamkannya. Kenapa? Kerana berterusannya hukum Islam itu yang mengharamkan babi, mengharamkan umat dia makan babi. Meniadakan upti yakni cukai adalah pengumuman bahawa dia tidak akan menerima dari orang-orang kafir melainkan masuk Islam. Kalau kamu nak selamat, kamu masuk Islam. Itu saja. Ketika demikian adanya, maka peperangan terhenti kerana semua manusia masuk Islam. Bila perangnya mesti Nabi Isa menang. Kan? Jadi oleh itu peperangan pun berhenti kerana semua orang dalam Islam. Tak ada orang kafir lagi masa itu dah. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, Yanzilu Isa ibn Maryam fayaqtulu al-khinzira wa yamhu as-saliba wa tujma'u lahu as-salah wa yu'ti al-mala hatta la yuqbalu wa yada'u al-kharaja wa yanzilu ar-rawha'a fayahujju minha aw yajma'uhuma qala wa tala Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa in min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawm al-qiyamati yakunu 'alaihim shahida. Turunlah Isa bin Maryam bila akhir zaman nantilah, sehingga dia membunuh babi, menghapuskan salib, dan kerananya solat dijamakkan. Solat dijamakkan. Wa tujma'u lahu as-salah. Bukan maksud solat jamak ni, terjemahan ni macam tu rupa dia. Kan? Maksud dia bukan solat dijamak, tujma'u lahu maksud dia semua orang dihimpun untuk solat dalam satu solat. Mana ramai semua orang sembahyang dalam satu solat berjemaah. Itu maksud dia, solat berjemaah. Tujma'u lahu as-salah tu. Kan? Mana orang akan datang bersamanya untuk mendirikan solat bersama dengan Nabi Isa AS sekali dengan dia. Begitu. Bukan kerananya solat dijamakkan, bukan maksud dia di akhir zaman nanti solat itu akan berlaku jamak. Bukan maksud begitu. Solat ni contohnya bila masuk waktu, masuklah waktu solat ni malaikat musafir lah. Ya kan? Musafir maka solat jamak kan, ataupun kerana kita sakit ke, ataupun kerana solat khauf ke, solat khauf berlaku jamak di situ. Ya kan? Jadi terjemahan ni pun kena perhatikan jugalah. Jadi bila sebut kadang karenanya solat di jamak, maknanya kita faham kata zaman Nabi Isa ni semua solat jamak lah. Tiap-tiap hari solat zuhur dan asar kena jamak. Macam buat perbuatan Syiah. Bukan macam tu. Maksud dia. Maksud dia orang berkumpul untuk solat bersama dengan Nabi Isa AS. Wa yu'til mala hatta la yuqbalu. Dan dia memberikan harta, kan, sehingga harta tadi tak diterima lah. Kenapa? Masing-masing dah banyak harta lah. Berbeza dengan kita hari ni kan. Kalau kita ada banyak harta, dah cukup dah, kita nak lagi. Kita nak lagi. Sehinggalah tak sempat harta yang seterusnya masuk ke dalam perut kita, maka tanahlah masuk dalam mulut kita. Ya kan? Jadi kata Nabi SAW, kata anak Adam, mali, hartaku. Kan? Hartaku. Wala yamla'u fahu illa turab. Tidak akan memenuhi mulutnya melainkan tanah. Maksudnya mati. Kan? Reput. Tanahlah penuh dalam mulut kita. Tanahlah penuh dalam perut kita. Begitu. Kan? Jadi maknanya ini hakikat dunia yang akhirnya begitu. Harta tidak akan dipedulikan oleh manusia lagi di akhir zaman. Sehingga orang tak mau, mesti tak mau dilunggut macam tu. Orang tak mau. Tapi kalau hari ni cuba tengok. Kan, kita lunggut apa saja depan rumah kita dan sebagainya, hilang tadi. Orang akan ambil. Begitu. Kemudian wa yad'u al-kharaja, maka dia menolak untuk menerima cukai. Kan, orang nak bayar cukai, kami tak mahu masuk Islam tapi kami nak bayar cukai. Tak ada. Kalau kamu nak selamat, kamu masuk Islam. Kalau tak nak selamat, kamu kekal agama kamu, kita akan berperang sesama kita. Itu maksudnya zaman Nabi Isa AS. Wa yanzilu ar-rawha'a. Kan? Jadi maknanya lalu dia dan turun di Rauha lah. Dia pergi sampai di Rauha, tempat nama tu. Rauha ni nama tempat.
fayahujju minha aw ya'tamiru, maka dia pun melakukan haji daripada bergerak daripada Rawha itu, dia pergi buat haji, ataupun dia buat umrah, ataupun dia buat haji dan umrah sekali. Haji tamattu' kan, buat haji dan umrah sekali. Qala, kata perawi ini, wa tala Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bacalah ayat ini, An-Nisa ayat 99. Wa in min ahli kitabi, dan tidak adalah daripada kalangan ahli kitab di akhir zaman nantilah, illa la yu'minanna bihi, melainkan mereka semua pasti akan beriman dengannya, dengan Nabi Isa alaihissalam. Ini Allah sebut dalam Al-Quran. Tidak ada lagi orang-orang Kristian pada masa itu, melainkan mereka akan beriman dengan Nabi Isa alaihissalam qabla mautihi, sebelum Nabi Isa wafat. Sebelum wafat Isa wafat, mereka akan beriman dengan Nabi Isa alaihissalam. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat, yakunu alaihim, jadilah Nabi Isa alaihissalam itu ke atas mereka semua syahidan, sebagai saksi. Saksi apa? Saksi bahawa mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya dan mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah pula yang dimarfu'kan, yang diangkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Laisa baini wa bainahu nabiyyun," yakni Isa. Kata Nabi, "Wa innahu nazilun fa idza ra'aitumuhu fa'rifuhu rajulun marbu'un ila al-humrati wal bayadi baina mamsarataini ka'anna ra'sahu yaqturu wa illam yusibhu balalun فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الكذاب الدجال وتقع الأمنة على الأرض ترتع الأسد مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان الحيات لا تضرهم فيمكث في الأرض 40 سنة ثم توفي فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه." Okey. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maksudnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di antara diriku antaranya, tidak ada antara aku dan antaranya, antara Nabi Isa alaihissalam itu seorang Nabi pun. Tak ada Nabi lagi dah. Dan dia pasti akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah dia seorang pria yang berperawakan pertengahan, yang berwarna cenderung kepada merah dan putih, kulit merah putih. Merah putih, putih merah. Dengan mengenakan dua pakaian berwarna kekuning-kuningan. Seakan-akan kepalanya menitiskan butiran air sekalipun tidak terkena basah. Rambut dia macam tu, lembab. Dia memerangi manusia kerana Islam. Dia menghancurkan salib, membunuh babi, meniadakan cukai, dan Allah padanya membinasakan semua agama kecuali Islam. Pada zamannya Allah juga membinasakan Al-Masih pendusta, yakni Ad-Dajjal, sehingga terjadi kondisi aman di muka bumi. Maksudnya sebelum kiamat, bumi ni aman lah, penuh dengan keberkatan. Harimau senang dengan unta. Masa tu zaman dia, harimau berkawan dengan unta. Harimau berkawan dengan unta. Singa berkawan dengan lembu. Berkawan dengan sapi, lembu. Serigala berkawan dengan kambing. Dan anak-anak bermain dengan ular-ular yang tidak berbahaya lagi bagi mereka. Sehingga dia tinggal di bumi selama 40 hari sajalah. 40 hari. Kemudian dia wafat dan kaum muslimin menyolatkan dan menguburkannya. Kaum muslimin pun solat dan menguburkannya. Kemudian dia kata sini, ada tambahan ya, ditambahkan pula lafaz dan doanya satu macam yang ditujukan pada Rabb alam semesta. Okey, Nabi Isa alaihissalam berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW.
tajuk dia lah. Ketika Nabi Isa bin Maryam alaihi salam turun, dia menghukumi dengan Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah Nabawiyah yang suci. Dia tidak menghukum dengan Taurat atau Injil. Dia tak gunakan kitab Taurat dan Injil sebagai pegangan dan hukuman lah. Kerana sekalipun dia mengerti keduanya, namun Allah menasahkan keduanya dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinggalah Isa menetapkan makna ini kepada mereka di akhir zaman. Okay? Dia menolak maju untuk menjadi imam di hadapan orang banyak. Dia tetap bersikap berkeras untuk solat di belakang seorang pemimpin kaum muslimin, untuk menunjukkan bahawa dirinya datang dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mananya yang menjadi imam ni adalah Al-Mahdi lah. Nabi Isa solat di belakang dia. Itu maksud dia. Maka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum?" Nabi kata, bagaimanakah kalian semua jika Ibnu Maryam turun di tengah-tengah kalian sedangkan imam kalian daripada kalian sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Ini yang nak menjelaskan bahawa Nabi Isa dia tak jadi imam lah, dia tak jadi imam solat. So begitu. Dia kata juga telah muncul sebuah riwayat yang jelas dan gamblang, yang mudah sangatlah, yang menunjukkan bahawa dia harus, yakni mesti ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Jabir dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haqqi dhahirina ila yaumil qiyamah. Qala fayanzilu Isa ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam fayaqulu amiruhum ta'al salli bina fayaqulu la inna ba'dakum awliya'u ba'd inna ba'dakum 'ala ba'din umara takrimatallahi li hadhihi al-ummah. Baik. Kata Jabir, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kan, akan ada berterusan sekelompok daripada umatku, kan, yang mereka itu berperang di atas kebenaran, di atas menzahirkan kebenaran sehingga ke hari kiamat. Qala, kata Nabi SAW, fayanzilu, maka turunlah Isa sallallahu alaihi wasallam, maka amir mereka, yang ini ketua orang Islam masa itulah, berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, ta'al salli lana, ta'al marilah solat untuk kami, solat jadi imam kepada kami. Maka Nabi Isa pun menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian kamu adalah imam kepada sebagian yang lain sebagai kemuliaan daripada Allah Ta'ala untuk hadhihi al-ummah, untuk umat ini. Baik. Tak merancukan hal apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini maknanya tidak bercanggah dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW kata, kaifa antum, bagaimanakah kamu semua, idza nazala fikum bin Maryam, apabila Isa bin Maryam turun kepada kamu, lalu dia menjadi imam, mengimamkan kamu daripada kalangan kamu. Okey. Di mananya dengan kata lain, menjadi imam kalian salah seorang dari kalian. Yang akan menjadi imam kepada kamu semua adalah salah seorang daripada kamu sendiri. Sesungguhnya dia adalah amir yang tidak akan melampaui apa-apa yang diminta oleh Nabi Isa daripada satu sisi lah. Apa Isa suruh buat, dia akan buat lah. Kan? Kerana Nabi Isa melaksanakan syariat Islam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ia sebenarnya menjadi imam daripada sisi mereka. Itu lah. Yang kelimanya, munculnya Ya'juj dan Ma'juj dan kehidupan yang nyaman sepeninggal Al-Masih Dajjal. Ketika Isa dan para sahabat yang telah selesai membinasakan Dajjal, Allah menurunkan wahyu kepada Isa alaihissalam, inni qad akhrajtu ibadan li la yudani
li ahadin biqitalihim, ya. Sesungguhnya aku telah memunculkan para hamba-Ku, tidak ada seorang pun yang mampu memerangi mereka. Dengan kata lain, tidak ada daya dan kemampuan. Jadi faharriz ibadi ila tur, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Isa alaihissalam untuk membawa orang-orang yang beriman bersamanya ke bukit Tur. Tersina, kan? Allah kata, maka jadikanlah Tur sebagai benteng bagi para hamba-Ku. Tur adalah sebuah gunung. Allah memerintahkan kepadanya, kepada Nabi Isa AS dan kepada semua orang yang bersamanya agar berlindung diri di suatu gunung. Ini nak tengok kepada ketaatan mereka, kan, kepada Nabi Isa AS. Allah memerintahkan kepadanya dan kepada semua yang bersamanya agar berlindung diri di suatu gunung ataupun di puncak gunung Tur itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 96, hatta idza futiha Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun, sehingga apabila dibukakan daripada tembok Ya'juj dan Ma'juj maka mereka akan turun dari seluruh tempat yang tinggi. Surah Al-Anbiya ayat 96. Kerana banyaknya sehingga mereka menjadi seperti belalang yang menyebar. Ramai sangatlah Ya'juj Ma'juj ni, kan. Cuba bayangkan, orang Islam satu daripada 999 orang. Cuba bayangkan, satu orang Islam daripada 999 orang. Mereka tidak berlalu di suatu sisi melainkan mereka membinasakan apa saja yang ada di dalamnya berupa makanan dan membinasakan apa yang ada di dalamnya berupa air. Kelompok terakhir mereka ketika berlalu di atas telaga Tabariyah, perigi Tasik Tabari yang dekat dengan Palestin sana, kan. Di situ dia berlalu dengan Jordan lah. Dan membinasakan apa saja yang ada di dalamnya berupa air. Maksud dia peminum habis air semua, dia gunakan air tadi habis sampai kering Tasik itu. Ramainya mereka tadilah. Di kelompok terakhir pada kalangan mereka ketika berlalu di atas telaga Tabariyah, mereka berkata, tadinya di sini ada banyak air, sekarang dah tak ada air dah. Sebab apa? Sebab kelompok yang sebelum itu telah minum sampai habis daripada air Tasik tersebut. Dalam satu ayat disebutkan, thumma yasiruna ay Ya'juj dan Ma'juj hatta yantahu ila Jabal al-Khamri wa huwa Jabal Baitul Maqdis fayaqulun qad qulna ahlul ardi qad qatalna ahlul ardi wa halumma falnaqtul man fis samai fayarmuna binishabihim ay sihamihim ila as-samai fayuraddu alaihim nishabuhum makhdumatan daman. Okay. Kemudian mereka yakni Ya'juj dan Ma'juj berjalan hingga sampai ke Gunung Samar. Sampai di situ, itu sebuah gunung yang ada di Baitul Maqdis. Maka mereka berkata, kita telah membunuh penghuni di bumi, maka marilah kita sekarang bunuh siapa saja yang ada di atas langit sana. Maka mereka pun melontarkan anak-anak panah mereka ke langit yang kemudian dikembalikan oleh Allah kepada mereka dengan berlumuran darah. Panah tu jatuh dalam keadaan darahnya penuh. Sehingga mereka tidak rasa gembira lah. Gitu. Sehingga mereka telah berkata, kita telah membunuh orang yang di bumi semuanya dan kita telah membinasakan segala yang ada di langit. Sekarang tak ada siapa dah kita yang kita boleh binasakan. Tak ada siapa dah, habis semua dah. Ya? Sehingga Isa AS dan semua orang yang bersamanya menjadi dalam kondisi yang sangat sulit. Keadaan yang sangat sulit. Sehingga Isa dan kawan-kawannya mengadu kepada Rabb. Mereka berdoa dan memohon kepadanya. Ketika sedemikian kondisinya, Allah mengirimkan ulat-ulat beracun yang mematikan yang menimpa pada leher-leher mereka. Sehingga mereka seluruhnya menjadi korban dan tak seorang pun yang selamat. Akan tetapi kesulitan belum berakhir dengan kejadian itu. Ketika mereka turun daripada benteng mereka tidak menemukan sejengkal tanah pun, melainkan penuh dengan kotoran mereka, yakni Ya'juj Ma'juj lah.
Orang Islam tak turun-turun daripada tengok penuh buka bumi dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Yakni lemak, najis, mayat dan kebusukan mereka sehingga Isa dan semua orang yang bersamanya berdoa sekali lagi kepada Rabb para hamba dan Allah pun mengabulkan permintaan mereka. Kemudian Allah mengirimkan burung yang lehernya seperti leher unta besar yang dinamakan bukht. Burung-burung itu mengangkut mayat-mayat dan melemparkannya di mana saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menurunkan hujan ke seluruh muka bumi, tidak ada rumah dari tanah atau bulu yang luput darinya. Dengan kata lain, semua rumah daripada tanah atau dari batu rosak. Sebagaimana rosaknya rumah-rumah yang terbuat daripada bulu rambut atau kain. Itu. Terlihat bahawa hujan ini menghilangkan semua kerosakan yang disebabkan oleh anak Adam di muka bumi sepanjang perjalanan sejarah mereka. Oleh sebab itu bumi menjadi licin. Tidak ada apa-apa yang setelah turun hujan itu dengan kata lain menjadi seperti kata cermin dan hal jernih dan bersihnya. Kemudian dikatakan kepada bumi, ambiti samarataki waruddi barakataki. Dikatakan kepada bumi, tumbuhkanlah batang dan buah-buahanmu dan kembalikanlah keberkahanmu. Ibrah dari sini. Dengan itu kembalilah bumi dengan kesuburan dia. Sebagaimana pada mulanya dululah Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita sejauh manakah kebaikan dan keberkahan yang diberikan bumi yang tidak ada selama masa terakhir ini. Sehingga satu jamaah cukup makan satu buah delima yang besar. Buah delima besar tu cukup untuk makan ramai-ramai. Subhanallah. Setelah mereka memakannya lalu mengangkat bijinya di atas mereka sehingga mereka semuanya bisa berteduh di bawahnya. Keajaiban ni. Gitu. Dan biji itu sanggup menaungi mereka semuanya daripada terik matahari. Allah menurunkan berkahnya pada susu dan daging semua binatang ternak. Sehingga susu dan seekor anak sapi cukup untuk orang satu kabilah. Susu dari seekor kambing cukup dan untuk sekelompok orang dan kata lain cukup untuk orang satu jamaah kabilah. Gitu. Kemudian ibrah faedah hukum dalam hadis ini. Di sini ada ibrah fawaid hukum-hukum dalam hadis ini. Yang pertamanya disebut di sini rahmat Allah untuk para hamba-Nya dengan menurunkan Isa di akhir zaman kelak. Dia membinasakan Dajjal dan menegakkan Islam serta membinasakan semua agama kecuali Islam sampai kesuburan dan kesejahteraan merata dan Islam makmur di seluruh muka bumi di akhir zaman macam tu. Semua agama dah dihapuskan ataupun terhapus. Kemudian yang keduanya, kaum muslimin mesti mengenal sifat Isa Al-Masih sehingga jika dia turun di akhir zaman mereka akan kenal dia. Sampai mereka boleh membezakan antara dirinya dan Dajjal, iaitu Al-Masih Kadzab itu, Dajjal. Yang ketiganya, Allah mendukung Isa dengan menjadikan nafasnya sanggup membunuh orang-orang kafir.
Maknanya Allah jadikan nafas Nabi Isa AS tu apabila terhidu oleh orang kafir maka mati habis semua orang kafir tadi dengan bau nafas dia. Dan nafas Nabi Isa AS menyebar di muka bumi sejauh kemampuan matanya memandang. Takat mana dia boleh tengok, setakat itulah nafas dia sampai. Kalau ada orang kafir kat situ, matilah orang kafir tadi. Yang keempat, ketika seseorang tidak mampu menghadapi musuh, maka tidak mengapa baginya jika menjauhinya dan berlindung darinya dalam benteng-benteng. Macam Nabi Isa AS dan orang Islam lari daripada Ya'juj dan Ma'juj kan. Itu. Yang kelima, Ya'juj dan Ma'juj masih terkurung di belakang bendungan. Maksudnya kurungan Zulkarnain hingga sekarang ini. Kat mana kita pun tak tahu. Hikmah dia Allah tak beritahu kita supaya kita beriman sajalah. Kan? Tak payah kita nak sibuk-sibuk nak mencari tempat tu. Sampai masa dia akan keluar, dia akan musnahkan kita. Muka bumi tu dia akan musnahkan penduduk di bumi. Mereka tidak akan keluar, tidak akan dapat keluar. Dan mereka telah berusaha pun keluar. Sejak dikurung kan, sampai hari ni belum dapat lagi lah. Melainkan mereka akan keluar di zaman Isa AS dan bunuh Dajjal lah. Baru mereka boleh keluar. Dengan firman Allah Ta'ala, hatta idza futiha Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun, sehingga apabila dibuka tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi dan telah dekatlah kedatangan janji yang Allah yang benar, iaitu hari kehancuran alam. Yang keenam, pengabulan Allah untuk Isa dan kawan-kawannya yang selalu bersama dalam pembinasaan Ya'juj dan Ma'juj dan membuangnya serta berbagai kotoran mereka, lalu pembersihan bumi daripada bekas-bekas mereka. Ini berlaku lah. Kemudian kehidupan yang bagus terwujud setelah Al-Masih dan semua orang masuk Islam lah. Kan? Maksudnya peperangan lepas tu tak ada lagi lah. Tak ada peperangan dan tak ada pembunuhan sebab semua orang masuk Islam. Kan? Tak ada rasa benci sama sendiri, khianat, dengki, tak ada lah. Kan? Yang ada hanya kecintaan, persaudaraan dan sikap lemah lembut di bawah naungan Islam. Semua orang dalam keadaan beragama Islam. Kemudian yang ke-8, Nabi Isa AS tinggal di bumi ini selama 40 hari lah. Lepas tu meninggal. Sebagaimana meninggalnya para Nabi sebelumnya. Alaihimussalatu wassalam wa ala nabi'ina salawatullahi wassalam. Yang ke-9nya, cita-cita kembalinya Islam ke tampuk pimpinan dan kepimpinan kaum muslimin di dunia tidak pernah terhenti. Sejak dulu sampai hari ini kan. Sekalipun kita beriman dengan apa-apa yang bakal terjadi di zaman Isa, namun kita tetap beramal Islam, tetap mengamalkan Islam hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita tak sempat jumpa Nabi Isa, kita telah beramal dengan Islam yang sahih, Islam yang tulen yang diajar oleh Nabi SAW. Yang ke-10nya, sikap orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap Al-Masih Dajjal dan turunnya Nabi Isa. Sikap orang-orang Yahudi tadi dan orang-orang Nasrani telah berlalu dipaparkan nas-nas hadis sahih yang menjelaskan bahawa para Nabi dan para Rasul semuanya daripada Nuh AS sampailah kepada yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW, kan, semuanya telah memberi peringatan tentang kemunculan Dajjal tadi yang akan muncul. Tidak diragukan bahawa Musa dan Isa termasuk orang yang memberikan peringatan tentang hal itu kepada umatnya, iaitu tentang Dajjal. Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, 3 bangsa yang dimaksud adalah Yahudi, Nasrani dan Muslim sepakat untuk menyampaikan adanya Al-Masih petunjuk daripada keturunan Daud dan Al-Masih kesesatan. Mereka juga sepakat bahawa Al-Masih kesesatan belum datang selama ini. Mereka sepakatlah. Mereka juga sepakat bahawa Al-Masih petunjuk akan datang pula. Sepakat juga. Ini kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian orang-orang Islam dan orang-orang Nasrani sepakat bahawa Al-Masih petunjuk adalah Isa bin Maryam alaihissalam. Orang-orang Yahudi tidak setuju bahawa dia itu Isa bin Maryam, namun mereka mengikrarkan bahawa dia daripada keturunan Daud alaihissalam. Sedangkan orang-orang Nasrani berketetapan bahawa Al-Masih petunjuk telah diutus. Mereka juga menetapkan bahawa kejadian itu akan datang yang kedua kalinya. Dia berkata nanti dia akan hidup balik, dia akan datang. Dia berkata macam tu pula. Okay? Akan tetapi mereka berikrar bahawa kedatangannya yang kedua adalah di hari kiamat. Yahudi Nasrani kata hari kiamat bukan dunia ni. Agar manusia mendapatkan balasan dari apa yang dia perbuatnya. Menurut anggapan mereka, dia itu adalah Allah. Kan? Bagi mereka Isa itu adalah Allah, iaitu Allah yang ada di alam lahud yang datang ke alam nasud.
Sebagaimana anggapan mereka bahawa dia muncul sebelum itu. Alam lahud ni alam ketuhanan lah. Alam nasud ni alam kemanusiaan. Gitu. Daripada alam ketuhanan masuk pada alam kemanusiaan. Itu percaya mereka lah. Kemudian Syekh Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan sikap kaum muslimin menghadapi Al-Masih Dajjal. Dengan segala fitnahnya, pembunuhan yang dilakukan Isa atas dirinya terjadi di akhir zaman. Kemudian menyebutkan bahawa ahli kitab beriman kepadanya setelah dia turun dan sebelum kematiannya. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang kita baca tadilah. Wa in min ahli kitab, tidak ada daripada ahli kitab illa yu'minu nabihi, melainkan mereka akan beriman dengan Nabi Isa alaihi salam lah. Seperti tadi kan. Qabla mautihi, sebelum kematiannya. Ketika semua agama binasa kecuali Islam, tidak ada lagi seorang Yahudi ataupun Nasrani. Kemudian dia berkata, akan tetapi orang-orang Nasrani, dia ni siapa dia? Syekhul Islam lah, rahimahullah. Akan tetapi orang-orang Nasrani menyangka bahawa kedatangannya setelah hari kiamat terjadi. Sesungguhnya dia adalah Allah, kata Yahudi, kata-kata Nasrani. Maka mereka salah dalam hal ini, sebagaimana mereka salah berkenaan dengan kedatangannya yang pertama kali, di mana mereka menyangka bahawa dia adalah Allah. Sedangkan orang-orang Yahudi mengingkari kedatangannya yang pertama dan menyangka bahawa orang yang diberi berita gembira tentangnya adalah bukan tentang dia. Dan dia juga bukan yang datang daripada di akhir zaman nanti. Sehingga mereka menunggu lain. Dan yang lain lah. Dia itu diutus kepada mereka untuk yang pertama kalinya. Lalu mereka mendustakannya. Lalu dia akan datang sekali lagi kepada mereka sehingga beriman kepadanya semua penghuni bumi. Baik daripada kalangan orang-orang Yahudi atau orang Nasrani. Kecuali orang yang terbunuh atau yang mati. Ya. Juga mereka yang mendustakannya akan terlihat dan melontarkan berbagai cerita bohong dengan mengatakan bahawa dia adalah anak zina. Juga mereka yang berlebihan terhadapnya dan mengatakan bahawa dia adalah Allah. Ketika Al-Masih AS turun di tengah-tengah umat Muhammad SAW, maka menjadi antara dirinya dan Muhammad ada hubungan yang tidak ada antara dirinya dan selain Muhammad. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, Inna awlan nasi bibni Maryam la ana. Innahu laysa baini wa bainahu nabiyyun. Sebenarnya orang yang paling utama pada putera Maryam itu adalah aku. Kenapa? Karena sungguh tidak ada antara aku dan dia ini seorang nabi yang lain. Lepas Nabi Isa atau Nabi SAW. Juga diriwayatkan sebagai berikut. Kaifa tahliku ummatun aw ana fi awwaliha wa Isa fi akhiriha. Bagaimanakah suatu umat akan binasa sedangkan aku di bahagian awalnya dan Isa di bahagian akhirnya? Ini menunjukkan adanya keserasian dan kedekatan antara keduanya, Nabi SAW dan Nabi Isa, dalam apa yang diriwayatkan Asya yang mengatakan rakibul himari wa rakibul jamal, penunggang keldai dan penunggang unta jantan. Habis di situ ada yang masuk pula kisah yang ke-49. Kita ada 50 kisah. 50 kisah. Mana kisah baru kisah yang 49 ni lah. Kan? Jadi kita baca dulu kisah 49 sebelum kisah yang ke-50 lah. Kisah Al-Aswad Al-Afhaj yang menghancurkan Kaabah. Di akhir zaman ni Kaabah ni tak ada orang nak sembah, tak ada orang nak sembahyang dah di situ, tak ada orang nak buat ibadat dah di situ maknanya. Jadi datanglah seorang tadi dia runtuhkan Kaabah lah. Ada orang Islam lah maksud dia. Nak datang buat haji umrah kan. Baik. Dia kata pengantar di sini. Kekufuran menjadi dahsyat di dunia ini ketika telah dekat hari kiamat. Kejahatan dan kerosakan juga meningkat. Al-Quran telah diangkat sehingga bumi tidak ada lagi sebutan Allah. Semua lambang suci dibinasakan termasuk Kaabah, Baitul Haram yang Allah jadikan penopang bagi manusia yang dibinasakan oleh Adzu Suwaiqataini Al-Habashi Al-Aswad Al-Afhaj satu demi satu. Dia punya teks hadis ya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi SAW bersabda, ka'anni bihi aswada ahfaja yaqla'uha hajaran hajaran.
Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW, beliau bersabda seakan-akan aku bersamanya. Seolah-olahnya aku sedang melihat dia, iaitu seorang yang hitam dan memiliki dua betis yang sangat renggang, sangat kecil. Lelaki yang berbetis kecil, yang jalannya mengengkang macam tu kan. Yang menghancurkan Kaabah, yang meruntuhkan Kaabah seketul demi seketul batu Kaabah dia tanggalkan. Ni. Maknanya orang kafir ni, dia akhir zaman kan, ada orang Islam lah. Dia orang kafir lah. Gitu. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال السلام يخرب الكعبه ذو اسويقتين من الحبشه. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, penghancur Kaabah adalah Dzu Aswaiqataini, pemilik dua betis yang kecil yang datang daripada Habsyah, Ethiopia. Ya. Kemudian Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dzu Aswaiqataini min al-Habasyah yukharribu Baitullah. Ya, maksudnya Rasulullah SAW, Dzu Aswaiqatain, yakni pemilik dua betis yang kecil kan, daripada Habsyah adalah pembinasa rumah Allah, Kaabah tadi. Okey. Kita lihat pada syarah hadis sikit. Syarah hadis dia menyebut bahawa Abrahah berasal daripada Ethiopia ataupun Habsyah. Dia hendak membinasakan Kaabah sehingga Allah mengirimkan burung ababil kepadanya yang melempari pasukan itu dengan bebatuan daripada sijil, sehingga menjadikan mereka seperti dedaunan yang disantap ulat yang dimakan ulat. Hal itu terjadi pada tahun waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Nama dia tahun Gajah. Kemudian datang Dajjal. Selepas itu nanti pula datang Dajjal yang mengepung kota Mekah, namun dia tidak bisa memasukinya. Kerana penjaganya adalah para malaikat yang siap mencegahnya masuk ke dalamnya. Akan tetapi seorang pemimpin cacat dan mempunyai aib fizik, yang banyak di antara pemimpin asal Habasyah menguasai Kaabah di akhir zaman dan membinasakannya satu demi satu. Rasulullah SAW telah menyebutkan ciri-ciri yang jelas dan nyata. Beliau menyampaikan bahawa berkulit hitam dan berlangkah lebar dalam mengengkang tu kan. Dia memiliki dua betis yang sangat kecil dan kerana itu dia digelar sebagai Dzu Aswaiqataini, pemilik dua betis yang kecil. Ya. Rasulullah SAW telah menggambarkannya ketika dia membinasakan Kaabah sehingga seakan-akan kita melihatnya ketika dia sedang melakukan tindakan kejahatannya itu. Daripada Abdullah bin Amr, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yukharribul Ka'bata Dzu Aswaiqataini min al-Habasyah wa yusallibuha huliyaha wa yujarriduha min kiswatiha wa lakaanni anzuru ilaihi usayli'an mufaidi'an yadribu 'alaiha bimasahatihi wa mu'awwilihi. Maksudnya pemilik sepasang betis kecil daripada Habsyah, pembinasa Kaabah di akhir zaman. Dia merampas semua perhiasan-perhiasan, segala harta yang ada di Kaabah itu dan melepaskan kiswahnya, selimut Kaabah tadi kan. Dia yang tanggalkan selimut Kaabah itu, dan sungguh seakan-akan Nabi kata, aku melihat langsung kepadanya yang dia ni botak bahagian depan kepalanya, botak sini, kan? Dan bengkok persendian tulang kakinya, dia menghancurkan dengan menggunakan alat penghancur dan mi'wal ni macam itulah cangkul tu kan, yang besi untuk cangkul batu tu. Sekalipun dia itu berkulit hitam, memiliki dua betis yang jauh jaraknya, botak sedikit, kerana usailah adalah bentuk tasghir perkataan aslah, iaitu orang yang rambut bahagian depan kepalanya rontok, yang gugur, tak ada. Sedangkan Ufaidi' adalah orang yang memiliki persendian yang bengkok. Dimungkinkan sebab kedua betisnya yang berjarak lebar oleh persendiannya yang bengkok. Kami sebut secara detail tentang apa nama ni, Dzu Aswaiqatain ini. Si botak berpersendian bengkok, kedua betis yang sangat renggang, hendak menghancurkan Kaabah hingga menjadi ketulan-ketulan batu lah. Gitu. Masuk daripada kategori jenis ini adalah alat penghancur dan gancu besar, dia kata betul. Tangkul tu kan. Dia mengambil, merampas daripada Kaabah dan Masjidil Haram segala apa yang ada dalamnya dan berupa
perhiasan dan melepaskan kiswah, yang selimut Kaabah lah, dia tanggalkan selimut Kaabah tadi, kelambu Kaabah itu. Orang sesat dan menyesatkan ini adalah orang yang mengeluarkan kekayaan simpanan Kaabah. Bila Abdullah bin Amru daripada Nabi SAW sabdanya, utruku al-Habasyah ma tarakukum. Nabi kita, biarkanlah orang-orang Ethiopia ini selama mana mereka tidak mengganggu kamu. Fa innahu la yastakhriju, sesungguhnya tidak akan mengeluarkan kanzal Kaabah, harta karun dalam Kaabah itu, illa dhu as-sawaqataini min al-Habasyah, kecuali orang yang berbetis kecil, kan, yang datang daripada Habasyah, Ethiopia. Kemudian Al-Qari pernah mengatakan, bagaimana Allah memberikan kekuasaan kepada si botak yang bersendi bengkok atas Kaabah untuk menghancurkan Kaabah, sedangkan Kaabah adalah kiblat kaum muslimin. Jawabnya, ini terjadi di akhir zaman, dekat terjadinya kiamat, di mana tidak ada seorang pun yang masih ada di muka bumi yang mengatakan Allah, Allah. Kan? Tidak menyebut nama Allah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, kan? Oleh sebab itu dalam riwayat Sa'id bin Sam'an terjadi, la yu'ammarul baitu ba'dahu abadan. Kaabah setelah itu sama sekali tidak akan dimakmurkan. Tak ada siapa nak pergi buat haji umrah dah, sebab mati beda orang Islam. Sedangkan pada lafaz Al-Bukhari pula, Nabi kata, la taqumu sa'atu hatta la yuhajjul baitu. Kiamat tidak akan terjadi sehingga Kaabah tidak didatangi lagi. Tidak. Kan? Orang tak buat haji dah, umrah tak buat dah. Semua ini akan terjadi setelah beberapa waktu Isa Al-Masih AS diwafatkan. Rasulullah telah menyampaikan bahawa Kaabah adalah tempat menunaikan ibadah haji dan umrah setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian ibrah dan hukum-hukum daripada hadis inilah. Yang pertamanya, di antara kejadian di akhir zaman adalah pembinasaan Kaabah ketika manusia telah rosak, Islam telah tiada, Al-Quran telah diangkat sehingga Kaabah dibinasakan oleh dua aswaiqataini. Dan dia juga yang mengeluarkan harta simpanan Kaabah yang terpendam di dalam Kaabah itu. Kemudian keduanya, Habsyah akan memiliki kekuatan kelak di akhir zaman dan pasukan tenteranya yang akan sampai ke Hijaz dan Mekah Al-Mukarramah. Ethiopia ni akan jadi kuat balik di akhir zaman nanti. Di akhir zaman ke akhir kiamat nanti kan. Orang Islam ni tak nak, dia mesti kuat balik lah. Pada Kaabah terdapat harta yang terpendam. Ya? Harta terpendam ini sangat dikenal pada masa sebelum dan pada masa Nabi SAW. Rasulullah pernah menunda pengeluaran dan menginfakkannya di jalan Allah kerana kaum Quraisy baru keluar daripada masa jahiliah. Maka dalam Sahih Muslim disebutkan, kata Nabi SAW, laula anna qaumaki hadithu ahadin bi kufrin la anfaqtu kanzal Ka'bati fi sabilillah. Kata Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, jika kaummu bukan baru keluar dari masa kekufuran, tentu aku akan nafkahkan harta simpanan di bawah Kaabah di jalan Allah. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu hampir menghendaki mengeluarkannya dan membagikannya. Dalam hal itu dia berkata, aku telah sangat ingin untuk tidak meninggalkan padanya emas dan perak kecuali aku bahagikannya. Sehingga Talha bin Uthman daripada Bani Abdiddar berkata kepadanya, sesungguhnya kedua sahabatmu tidak melakukan hal itu, yakni Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Dia berkata lagi, padahal keduanya adalah figur yang menjadi ikutan, idola, dengan uswah hasanah. Lihat pula apa yang dikatakan oleh Ibn Hajar berkenaan dengan hadis ini, dan bahawa Umar hendak mengeluarkan harta simpanan di bawah Kaabah. Kata Ibn Hajar yang panjang lebar dalam kitab dia lah, Fathul Bari. Kemudian sifat pemilik dua betis yang kecil, Raja Habsyah yang botak dan kedua kaki yang renggang jauh, yang ternyata kebinasaan Kaabah di akhir zaman pada tangannya. Begitu. Kemudian ada satu hadis dalam kita sebenarnya. Jadi InsyaAllah lah, maknanya kita kelas yang akan datang tu, kelas yang kita nak baca kitab Fawaidul Fawaid tu, kita habiskan hadis yang ke-50 kitab ini. Bila dah habis ni, kita teruskan sambung. Kita membaca kitab Fawaidul Fawaid oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala.
Jadi insyaallah cukuplah sampai sini. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.